Sebab kata para ulama, ketahuilah tanda Allah nak mengurniakan dan memustajabkan serta memakbulkan permintaan kalian, Allah akan menggerakkan bibir dan hati kalian untuk mengulang-ulang kali memohon permintaan itu. Ulang kali itu bukan 10 kali tuan. Sekali tuan-tuan kata, Ustaz, 4 tahun dah saya minta, lebih 1000 kali saya minta. Benda apa? Adalah permintaan tu, Allah tak bagi pun. 6 tahun dah minta, Allah tak bagi pun. Tuan-tuan, tidak ada permintaan yang Allah tolak. Allah akan bagi pada waktu yang Allah nak, dalam bentuk yang Allah nak. Nabi Zakaria berkahwin, tak ada anak. Setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, tiap hari, janganlah kau wafatkan aku dalam keadaan aku seorang, tak ada zuriat. 70 tahun Zakaria alaihissalam tak ada anak. Kita baru 15 kali. Sebab tu tuan-tuan sekalian, muslimat sekalian, baca kisah para rasul. 70 tahun angkat tangan, ya Allah, tak ada anak lagi, ya Allah. Rasul. Sehinggalah isteri Nabi Zakaria telah pun tua, Nabi Zakaria telah pun beruban, isteri Nabi Zakaria telah pun putus haid ketika itu. Nabi Zakaria masih mengangkat tangan, sedangkan tangan satu lagi memegang tongkat kerana tak mampu nak berjalan laju dah, masih lagi angkat tangan. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Subhanallah. Pelik pemikiran para rasul. Ajaib baik sangka rasul dengan Allah. Ketika itu turun malaikat, wahai Zakaria, Allah akan memberikan kepada kamu Yahya. Nabi Zakaria dah beruban semua. Nabi Zakaria kata, isteri saya dah begitu tua. Malaikat kata, bukankah kamu yang memohon dengan Allah? Bukankah kamu yang bersabar dan redha dengan keputusan dan qada dan qadar Allah? Bukankah kamu yang berbaik sangka dengan Allah Jalla Jalaluh? Allah Ta'ala kata, malaikat kata, Allah perkenankan permintaan kamu. Subhanallah. Subhanallah. Teruskan memohon. Dan tanda Allah nak bagi permohonan itu, Allah akan gerakkan mulut dan hati kamu tiap-tiap hari. Tak pernah lupa. Rabbighfirli wa liwalidayya. Tak pernah lupa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak pernah lupa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tak pernah lupa. Allah nak bagi, insya-Allah. Allah panggil umat Nabi Muhammad 70,000 orang. Kesemuanya seperti raja dan presiden dunia. Semua 70,000 ni. Cahaya yang paling terang di mahsyar adalah cahaya yang terbit dan terpancar daripada 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Cahaya tu macam mana, Ustaz? Cahaya ni nak beritahu tuan-tuan, macam tuan-tuan tengok cahaya bulan mengambang, begitulah bercahayanya wajah 70,000 orang ni. Maksudnya nampaklah Ustaz di mahsyar. Memang kita akan nampak cahaya yang paling terang adalah cahaya mereka ini. Yang lain lagi ratus bilion manusia yang lain, kesemuanya tidak bercahaya. Umat-umat Nabi lain pun, umat-umat Nabi lain, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun bukan dari kalangan 70,000 tadi,
ke semua umat Nabi Muhammad yang Islam dan solat, anggota wuduk mereka bercahaya. Nabi cerita, Nabi kata selepas mahsyar habis, siapa yang Allah panggil nama dia seorang-seorang tuan, seorang-seorang. Tuan-tuan tunggu tadi setengah jam pun dah geram dah. Lama. Mana ustaz? Saya 13 jam ni nak sampai sini tuan. Lagi lama. Lagi letih. Tapi dapat mikrofon tak letih lah. Rasulullah cerita, selepas setiap orang selesai ditimbang seorang demi seorang, Allah panggil nama beliau, Fulan bin Fulan, dia pun bangun. Dia berjalan datang ke depan sekali. Berapa ratus kilometer di depan, wallahualam. Depan sekali. Lalu Allah arahkan untuk dia buka buku amalan dia. Malaikat pun buka buku dia. Dia tengok dengan mata ni tuan, dengan mata ini. Bukan mimpi tau. Seperti mana malam ni tuan-tuan pegang ni. Begitulah di mahsyar tuan-tuan boleh pegang ni. Seperti mana malam ni tuan-tuan berjalan memijak lantai dan bumi ni, di mahsyar tuan-tuan akan berjalan memijak dan rasa bumi mahsyar itu. Seperti mana tuan-tuan rasakan kesejukan angin kipas pada malam ini, begitulah bahangnya mahsyar kepada orang yang bukan Islam. Rasa-rasa. Melihat seperti mana kalian lihat, mendengar seperti mana kalian mendengar, berjalan seperti mana kalian berjalan pada malam. Tuan-tuan, kalau malam ini sekarang ni kita ambil seorang, bongkar semua aib dia depan. Esok dia duduk miri lagi. Dia tak duduk miri lah. Dia akan pindah kucing. Ataupun Brunei. Kat situ. Subhanallah. Subhanallah. Kita ambil seorang malam ni, kita tak di depan, kita bongkar semua aib dia. Depan ni je, banyak ni, 1000 orang ni je. Nabi kata, setiap kali dipanggil seorang, kebiruan kulit dia, tak ada buka buku lagi. Sebab dia tahu sekejap lagi keseluruhan aib dia akan dibentangkan oleh Allah SWT. Biru tuan, bukan. Dan tiap-tiap orang yang habis ditimbang, destinasi seterusnya setelah habis ditimbang, tuan-tuan bayangkan nak tunggu giliran berapa ratus bilion manusia. Kalaulah seorang ambil masa untuk ditimbang setahun, kita 60 tahun amalan kita, timbang setahun lah, kita kata setahun timbang, maka memerlukan berapa puluh ribu bilion tahun untuk selesai. Sebab itu kata Rasulullah, sehingga ada orang kafir datang ke hadapan, wahai Allah, kalau nak buang kami di dalam neraka pun buanglah, tak tahan. Bukan tak tahan diseksa, tak tahan menunggu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perjalanan itu berat dan ia benar. Sama ada kita percaya ataupun tidak, ia benar. Sebab tu Nabi sebut as-siratu haq. Titian sirat itu benar. Al-jannatu haq. Surga itu benar. An-naru haq. Neraka itu benar. Nabi ulang. Nabi sebut. Mahsyar itu benar. Barzakh itu benar. Timbangan itu benar. Dosa dan pahala itu benar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bila habis timbang, destinasi kita seterusnya. Setelah sekian lama manusia diam di mahsyar, tak ada siapa berani cakap. Semuanya menundukkan pandangan, tak berani tengok depan.
Sekian lama. Destinasi seterusnya adalah destinasi yang ditunggu oleh semua orang untuk berehat sebentar sebelum menaiki titian sirat. Destinasi itu adalah berhenti di Telaga Kausar, ataupun dalam hadis sahih disebut Haudun Nabi. Disebut Haudun Nabi maksudnya telaga Rasulullah. Setiap Rasul ada telaga, dan setiap yang habis ditimbang amalannya akan mencari Rasul mereka masing-masing, dan aku akan beri minum kepada kalian seorang demi seorang di telaga aku setelah kalian habis ditimbang amalan kalian. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ata'rifuna ala kathratil khalaiq?" Macam mana nak tahu kami ni umat kamu? Tuan-tuan, Rasulullah tak pernah tengok kita. Rasulullah tak pernah jumpa dengan kita. Sahabat tanya bagi pihak kita. Sahabat tanya bagi pihak kita, "Ya Rasulullah, macam mana Tuan nak kenal kami? Waktu tu manusia sangat ramai di mahsyar." Nabi kata, "Aku kenal umat aku kerana anggota wuduk mereka bercahaya, dan hanya umat Muhammad saja yang anggota wuduknya bercahaya." Sallallahu alaihi wasallam. Anggota wuduk. Hari ini ramai tak ramai yang tak solat? Ramai. Yang tak solat ramai. Tiap-tiap rumah ada yang tak solat. Ada yang ibu tak solat, ayah solat, anak-anak solat. Ada rumah ayah tak solat, ibu solat, anak-anak tak solat. Ada rumah mak ayah tak solat, anak-anak solat. Ada rumah mak ayah solat, anak-anak tak solat. Ada rumah semua solat, alhamdulillah, dan ada rumah semua tak solat. Tiap-tiap rumah ada wakil tak solat. Peratus yang tak solat di Malaysia ni 20 tahun yang lepas 70%. Kalau hari ni cikgu kalau mengajar sekolah menengah, kalau cikgu yang mengajar sekolah menengah, cuba tanya ajar sekolah menengah, berapa orang yang solat 5 waktu? 20-22. Tuan-tuan nak tahu nisbah yang solat ni, tuan-tuan masuk kelas, tuan-tuan tanya berapa yang solat 5 waktu penuh. Saya cikgu dulu, saya mengajar sekolah menengah STM sampai staff. Solat 5 waktu. Subhanallah. Maksudnya di mahsyar kelak, bila tak solat, maka anggota wuduk dia tidak bercahaya. Bercahaya tu macam mana Ustaz? Maksudnya di mahsyar nanti, Nabi nak kenal bercahaya tu macam mana? Bercahaya itu seperti mana tuan-tuan tengok lampu malam ni mengeluarkan cahaya. Muka anggota wuduk, muka, tangan sampai siku, kepala, telinga, kaki. Semua ini akan bercahaya di mahsyar. Bila Rasul lain di mahsyar melihat manusia-manusia yang berjalan di mahsyar yang bercahaya anggota wuduk, Rasul lain tahu itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat Muhammad. Itu umat Muhammad. Itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut hanya umat aku sahaja sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan, Allah pilih jadi umat Nabi Muhammad. Kita. Terima kasih wahai Allah. Terima kasih wahai Allah. Kemudian hadis seterusnya Nabi sebut, bila nak naik titian sirat yang panjang ini, Rasulullah pijak kaki kanan atas titian sirat, sekelip mata sampai depan pintu syurga. Begitu juga 70,000 orang yang di belakang Nabi. Siapa 70,000 tadi yang masuk syurga tanpa hisab dan azab tu? Termasuk yang paling belakang Nabi, paling dekat Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, paling dekat.
Dua orang sahabat ni, subhanallah. Belakang Nabi je. Mereka juga letak kaki kanan, sekelip mata depan pintu syurga. Dia bukan terus dalam syurga, dia ada ruang dulu depan. Kata Nabi, umat pertama yang melintas titian sirat umat aku, kata Rasulullah. Ini juga hadis sahih. Umat Nabi yang pertama melintas titian sirat. Panjangnya titian sirat ni, saya sebut satu hadis je. Nak ajak tuan-tuan bayangkan alam titian sirat ni sebuah alam yang panjang. Tak habis tuan, mahsyar belum habis, mahsyar belum selesai, ada sirat pula. Cuma kita ada rehat di telaga tadi. Sirat, kata Rasulullah, ada satu orang dia naik sirat, kemudian dia menghidu bau wangi syurga. Bila dia hidu bau wangi syurga, dia ingat dah dekat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak orang itu dengan syurga lebih kurang 50 tahun nak sampai. Tuan-tuan, kalau kita bau hulai ke, masak kan, dekat lah, bukan 10 km kan, 1 km pun tak boleh bau kan, kalau bau wangi masak kan. Puluhan tahun sebelum sampai. Panjang mana titian sirat tu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada yang sepantas kilat. Sebab tu saya sebut tadi, Nabi langkah sekelip mata sampai di sana. Sebab yang paling laju sepantas kilat. Yang kedua, seperti pecutan kuda. Ada yang lajunya melintas titian sirat seperti orang yang berlari pantas. Nombor 3. Ada yang seperti berjalan, jalan sampai di pintu syurga tapi berjalan. Dan ada orang yang merangkak, dan ada orang yang yang mengesot di bawah tu, yang mengesot di atas titian sirat sampai sana. Kesemua kelajuan itu mengikut tahap kemuliaan dan ibadat kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, atas bumi. Hebat kita di sisi Allah, tinggi redha Allah dengan kita, maka lajulah perjalanan kita. Bila Rasulullah dengan umatnya yang paling awal sampai di depan pintu syurga, syurga dalam keadaan tertutup. Panjang pintu syurga, lebarnya ratusan ataupun ribuan kilometer lebar dia. Pintu syurga utama. 1000 kilometer ni pintu istana mana tuan-tuan? Tak ada istana lah. Tak ada. Tiada raja yang boleh menandingi. Lebar pintu syurga ribuan kilometer. Ada hadis. Bila Nabi sampai, pintu syurga dalam keadaan tertutup. Lalu Nabi memegang tombolnya. Kemudian Nabi ketuk. Malaikat yang menjaga itu tanya, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu pun buka. Malaikat itu kata, wahai Muhammad, Allah memerintahkan aku untuk buka pintu ini kepada orang yang bernama Muhammad sebagai manusia yang pertama mengetuk pintu syurga. Sallallahu alaihi wasallam.